Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita teruskan PDPR pada minggu ini kelas pertama bagi kumpulan B. Pertama kamu kena salin nota ini di dalam buku nota. Kita dah sampai nota G, pola nombor. Hari ini kita nak belajar apakah itu pola nombor. Sangat mudah sebenarnya. Apa dia pola nombor? Kita kenali dulu apa maksud pola nombor. Cikgu terangkan nota ni dulu Okey. Pola nombor ialah nombor-nombor yang telah disusun. Ini kan nombor. Nombor tu telah disusun kan dalam corak tertentu yang dikenali sebagai urutan. Maknanya nombor ini disusun secara sesuatu urutan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut sequence. Okey. Corak urutan nombor ataupun number sequence boleh ditentukan dengan menambah, menolak, mendarab atau membahagikan nombor dalam urutan yang sebelumnya dengan bilangan nombor-nombor tertentu. Bermakna urutan ini dia berubah dengan cara operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Bergantung kepada corak nombor itu disusun. Kita tengok dia melibatkan operasi tambah ataupun tolak atau darab atau bahagi. Tapi untuk tahun 4 kamu tak belajar corak yang melibatkan urutan operasi darab dan bahagi. Okey. Kamu cuma belajar pola-pola nombor yang melibatkan urutan operasi tambah dan juga tolak. Okey. Saya harap kamu faham penerangan apakah itu pola nombor. Seterusnya kita pergi pada nota jenis-jenis pola nombor. Terdapat dua jenis pola nombor iaitu pola nombor tertib menaik. Yang pertama pola nombor tertib menaik. Apakah pola nombor tertib menaik? Kalau menaik bermaksud kita menyusun nombor itu bermula daripada nilai yang paling kecil, ini paling kecil, hinggalah kita susun hinggalah kepada nilai yang paling besar. Okey, jadi kalau susunan begini kita panggil susunan pola nombor tertib menaik. Kita tengok, kita perhatikan dia menaik sebanyak berapa. Kalau kat sini bermula 28,010, kemudian 28,016. Maknanya dia meningkat sebanyak 6. Bermaksud di sini melibatkan pola nombor ini melibatkan operasi tambah. Okey, kalau nombor pertama kita tambah dengan 6, kita dapat nombor kedua. Nombor kedua kita tambah pula dengan 6, kita dapat nombor ketiga. Nombor ketiga kalau kita tambah 6, kita dapat nombor keempat. Bermakna pola nombor ini kita panggil pola nombor tertib menaik 6. Pastikan angka ini dalam bentuk kata ganda. Ada simbol tolak di sini. Okey, pola nombor tertib menaik 6. Okey, seterusnya kita tengok pola nombor tertib menurun. Pola nombor tertib menurun ialah mana-mana susunan nombor yang disusun bermula dengan nombor yang paling besar dan akhirnya paling kecil. Okey. So kita tengok. Nombor yang pertama 10,017. Nombor yang kedua dia makin menurun, dia jadi 10,010. Kalau kamu tak tahu dia berkurang sebanyak berapa, kamu boleh buat bentuk lazim. Buat bentuk lazim macam biasalah.
Buat bentuk lazim untuk kamu cari bezanya sebenarnya. Jadi cikgu tunjuk sini, buat bentuk lazim. Nombor pertama dengan nombor kedua ni kamu buat operasi tolak. Supaya kita nak mencari dia punya perbezaan antara dua nombor. Jadi kalau nak buat operasi tolak, mestilah nombor yang besar di atas tolakkan dengan nombor yang kecil di bawah. Jadi nombor yang besar yang inilah. Jadi kamu pun letak 10 sifar 17 tolakkan dengan nombor yang kedua 10 sifar 1 sifar. Jadi bila kamu buat operasi tolak, semua yang depan ni semua sifar. Bermaksud kamu dapat 7. Bermakna beza kedua nombor ini ialah 7. Cuma kita kena pastikan adakah 7 yang bertambah atau 7 yang berkurang. Jadi kita tengok, kita perhatikan perubahan nombor itu daripada mula hingga seterusnya dia semakin berkurangan. 17, yang ni turun 10. Turun lagi 3. Bermakna beza yang kita dapat tadi 7, dia berkurang sebanyak 7. Berkurang sebanyak 7 maksudnya operasi tolak. Bermakna kalau nombor pertama kita tolak 7, kita dapat nombor kedua. Kemudian nombor kedua kalau tolak 7, kita dapat nombor ketiga. Begitulah seterusnya. Ya, nombor yang keempat ni kalau nak dapat nombor yang kelima, kita kena tolak 7. Jadi dia punya urutan ini, corak ini mesti sama, dia tak berubah. Kalau sini tolak 7, sampailah ke akhirnya pun tolak 7 juga. Jadi apakah nama pola ini? Nama pola ini ialah pola nombor tertib menurun 7, 7. Begitu cara kamu meletakkan nama bagi pola nombor. Maksudnya bagaimana cara kamu menamakan sesuatu pola nombor. Begitu cara dia. Jadi keseluruhan yang saya terangkan pada paparan ini perlu disalin di dalam buku nota. Letak hari ini hari Selasa dan tarikh 5 hari bulan 4. Kemudian kamu letakkan nota G. Okey, tolong salin nota ini di dalam buku nota. Okey, kemudian kita terus pergi kepada buku teks muka surat 11. Kita tengok lagi beberapa contoh-contoh pola-pola nombor yang terdapat di dalam buku teks. Okey, kita tengok contoh yang pertama ni tadi 28,010. Sebenarnya saya ambil contoh yang sama dan saya masukkan di dalam nota. Okey, yang ni kita dah bincang. Dia adalah pola nombor tertib menaik 6, 6 sebab dia bertambah 6 setiap kali kita dapat nilai nombor yang baru, kita kena tambah 6. Tambah 6 dan tambah 6 berulang-ulang. Okey, contoh yang kedua pula. Ini pula pola nombor tertib menurun 7, 7. Yang ini ialah pola nombor yang cikgu ambil sebagai contoh kedua di dalam nota. Okey, ini pun tadi kita dah bincang. Kenapa dia menurun? Sebab tadi saya dah tunjuk. Cari perbezaan dia dulu, cari beza bagi kedua-dua nombor ini. Jadi kamu akan dapat 7 macam saya terangkan bentuk lazim tadi pada nota. Kemudian lepas kamu dah dapat, barulah kita dapat pastikan bahawa pola nombor ini ialah pola nombor tertib menurun sebab dia makin menurun. Sebanyak dia tertib menurun 7, 7. Okey, yang B ni pula benda yang sama seperti di atas, cuma dia susun dalam tertib
menaik daripada kecil kepada besar. Jadi kamu akan nampak perubahan dia tu, dia semakin berkurangan. Okey, kalau daripada tertib menaik, kita pergi pada nombor yang terakhir, mana nombor paling besar. Nak dapatkan nombor seterusnya yang kecil sedikit daripada nombor dia, maknanya kita kena tolak 7. Dia sebenarnya benda yang sama dengan contoh A ni saja. Okey, kita teruskan. Contoh ketiga, apakah pola nombor di atas? Okey, dia salin semula. Nombor yang tertera pada kalkulator ni disalin dengan cara yang betul, dengan menjarakkan ribu dan juga ratus. Okey, kemudian apa kita nampak perbezaan? Bolehkah kita mencongak? Perlukah kita nak buat bentuk lazim operasi tolak? Okey, kamu perhatikan. Pada tempat puluh, pada tempat sah, puluh dan ratus. Sah, puluh, ratus. Sah, puluh, ratus. Semuanya sama. Tidak berbeza. Perbezaan dia pada puluh ribu. Okey, nombor yang pertama 20. Nombor yang kedua 30, 40, 50, 60. So daripada situ kita boleh congak, bermakna nombor ini berubah sebanyak 10,000. Okey, jadi nombor ini adalah dalam tertib menaik atau menurun. Kita tengok dia semakin besar. Maknanya dia adalah pola nombor tertib menaik. Okey, tertib menaik 10,000, 10,000. Kalau kamu tak dapat mencongak, kamu boleh juga buat macam cara cikgu ajar tadi. Nombor pertama dengan nombor kedua, kamu buat operasi tolak. Pastikan yang besar di atas dan yang kecil di bawah. So 30, 7, 3 sifar. Tolak dengan 20, 7, 3 sifar. Bila kamu buat bentuk lazimnya, kamu akan dapat 3 tolak 2, 1. So, sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu. Jadi dia adalah 10,000. Sebab itulah pola nombor ini ialah pola nombor tertib menaik 10,000, 10,000. Okey, itu contoh ketiga. Kita pergi pula pada muka surat 12. Okey, muka surat 12. Pola nombor di bawah tidak lengkap. Okey, digit ribu tidak sama. Nilainya berkurang 1,000. Nampak? Kalau kamu perhatikan setiap nombor dalam pola nombor ini, digit di tempat sah, digit yang sama duduk di tempat sah. Nampak? Sama. Puluh pun sama, 7. Ratus digitnya 2, 2, 2. Dan juga di tempat 10,000 digitnya 8. Sama. 8, 8, 8. Yang berbeza hanya digit di tempat ribu. Nombor yang pertama 8. Kemudian turun 7. Jadi kamu boleh agak. Kalau 8, 7. Sini dah tentulah kita turunkan satu lagi, dia menjadi 6. Okey. 8, 7, 6, 5, 4. Jadi di sini kita akan dapat 4. 4. Jadi apakah nombor yang terbentuk? Jadi masukkan saja nombor-nombor yang sama tu tadi. Yang sama tadi 8. Kemudian nilai tempat ribu yang ini. So 8. Kemudian ratus, puluh dan sah. 2, 7, 5. So inilah
nombor untuk kedudukan. Nombor yang pertama, kedua, ketiga. Ni dia nombor ketiga. Nombor keempat yang ini dan nombor yang kelima yang bawah ni. So kita masukkan puluh dia sama 8 dan ratus puluh sah dia pun sama, iaitu 275. Okey. Jadi dia kata apa? 87,275 kurang 1,000 daripada 86,275, iaitu nombor yang ketiga. Okey, ni kalau saya salin balik. Yang ini nombor pertama. Ini nombor kedua. Ini nombor ketiga, keempat dan ini kelima. Okey. So itulah cara untuk awak kenal pasti macam mana nak menamakan ataupun nak kenal pasti apakah jenis pola nombor yang awak jumpa. Okey, jadi kalau untuk pola nombor ini macam mana kita nak namakan? Dia adalah pola nombor, sama-sama teka dengan cikgu. Dia adalah pola nombor menaik ke menurun, dia semakin sedikit kan, makin berkurang. Jadi dia adalah pola nombor tertib menurun. Sebanyak berapa setiap kali dia menurun? Dia berkurang sebanyak 1,000. Jadi pola nombor tertib menurun 1,000, 1,000. Ini nama pola nombor tu. Okay, ini dia nama pola nombor untuk contoh keempat ya. Pola nombor tertib menurun. Cikgu tak muat, cikgu sambung bawah. 1,000, 1,000. Okey, seterusnya. Contoh kelima. Apakah nombor keenam dalam pola nombor ini? Dia minta kita mencari pola nombor keenam. Okey. Ini nombor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi kita tengok satu persatu, kita perhatikan. Nombor pertama, semua digit-digitnya sama kecuali di tempat ratus. 5. Pada nombor pertama, digit ratus ialah 5. Nombor kedua, digit ratus ialah 6. Nombor ketiga ialah 7. Jadi kamu dah boleh agak. Ini adalah pola nombor yang semakin banyak, semakin membesar nombornya. Jadi dia adalah pola nombor menaik. Okey, jadi kalau di sini ialah 5, 6, 7. Dan tentulah sini 8. Sini 9 dan seterusnya 10. Tetapi 10 ini mempunyai 2 digit. Macam mana kita nak masukkan di dalam nilai tempat ratus? Sebab tempat ratus hanya boleh diletakkan 1 digit saja. Okey, jadi kita lengkapkan nombor yang keempat dan juga nombor kelima dulu. Nombor yang keempat ialah nombor keempat ialah 15,000. Dia sama je kan? 10,000, 1,000 digitnya sama. Ratus je berubah. Daripada 7 dah jadi 8. Kemudian 10 dan juga sah masih sama. Jadi dia adalah 15,807. Nombor seterusnya sama juga, cuma kurang, bukan kurangkan, cuma tambah satu lagi
nilai pada tempat ratus. Sekarang dia dah jadi 15,907. Okey. Kemudian kita nak menambah pula, mendapatkan nombor pada digit ke-6. Okey. Sepatutnya kita tambah 9. Bila naik satu kali lagi bertambah, sepatutnya 10. Tapi kita tak boleh letakkan 2 digit di dalam satu nilai tempat. So, apa kita perlu buat? Mudah saja nak dapatkan nombor ke-6 ataupun nombor yang terakhir tu. Kita dah tahu pola nombor ini ialah pola tertib menaik. Ni 100, 100 sebab dia bertambah 100. Bertambah lagi 100, tambah lagi 100 kan. Jadi kita ambil, kita nak tahu nombor yang ke-6. Kita ambil nombor yang sebelah dia ni yang kita dah tahu. Iaitu 15,000. 15,907. Kita tambahkan je sebab dia adalah tertib menaik kan. Jadi semakin besar. Tambahkan lagi 100. Okey. Kalau ada soalan macam tu yang kamu kena buat, kamu kena tunjukkanlah bentuk lazim tambah. Jadi kamu dapat berapa tu? Daripada 15,907 meningkat lagi 100, iaitu kita tambah lagi 100, dia menjadi 16,007. Jadi jawapan dia ialah ini. Ini jawapan. Jawapan dia ialah 16,007. 16,007 ialah nombor yang ke-6 di dalam pola nombor ini. Okey, seterusnya dia kata susun 6 nombor ini dalam tertib menurun. Nyatakan pola nombor yang terhasil. Kalau tertib menurun bermakna kita mesti mulakan dengan nombor yang paling besar ke yang paling kecil. Kalau menurun, kita nak turun tangga, kita daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maknanya kita kena susun daripada nombor yang paling besar. So, paling besar ialah kita tengok paling besar yang ini 60, 60, semua 60,000. Sama. Di tempat puluh dan di tempat 10,000 dan 1,000 dia sama. Kita tengok di tempat ratus. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ratus pun sama. Jadi kita tengok di tempat puluh. Di tempat puluh, 4, 1, 5, 3, 2, sifar. Jadi kita boleh susun dah. Yang paling besar ialah di tempat ratus ialah 5. Jadi 60,150. Kemudian bila kita susun kena letak tanda koma. Okey, lepas tu 60,140. Kemudian letakkan koma. Kemudian dia paling besar. Tertib menurun tertib menurun mestilah paling besar. Last sekali, akhir sekali mesti paling kecil. Dia maknanya semakin mengecil. Kemudian 60,130. Kemudian koma 60,120. Okey. Kemudian koma. Okey, kemudian apa dia? Nombor yang terakhir. Nombor yang terakhir. Ya ke nombor terakhir? 60,120. Kita ada 110 dulu, kemudian baru 60,100.
Okey, 60,000. 110. Yang terakhir cikgu tak muat, cikgu tak bawah. 60,000. 100. Jadi kita dah menyusun, kita dah mengikut arahan yang pertama, kita dah susun 6 nombor ni dalam tertib menurun. Kita dah susun. Lepas dah susun, nyatakan pola nombor yang terhasil. Jadi pola nombor yang terhasil ialah, kita letakkan sama dengan, kita nak namakan pola nombor tu. Ialah pola nombor tertib menurun. Berapa dia berkurang berapa tu? Di tempat 10 saja kan dia berubah. Jadi pola nombor tertib menurun 10. Itu jawapannya. Cikgu tak muat, cikgu letak di sebelah bawah. Okey, so kita jawab pula soalan yang kedua. Nyatakan pola nombor yang terhasil. Pola nombor yang terhasil ialah pola nombor tertib menurun 10, 10. Okey kelas. So itulah contoh-contoh yang terdapat di dalam buku teks. Cikgu padam balik. Okey. Sekarang kita nak buat latihan ya. Latihan macam biasa. Lepas cikgu dah beri penerangan, kamu kena buat latihan. Gunakan buku matematik. Buku matematik 1, buku yang sama Buat soalan uji diri pada muka surat 12. Buat semua soalan. Soalan 1, tentukan pola nombor ini. Jadi kamu kena namakan pola nombor macam cikgu buat tadi. Pola nombor tertib menurun berapa-berapa. Macam tu. Ataupun pola nombor tertib menaik berapa-berapa. Macam tu ya. Namakan pola nombor tu. A, B dan C. Kemudian kena pasti pola nombor tertib menaik 88. Jadi dia tanya antara pola nombor yang oren ini atau yang purple ini, yang mana satu pola nombor tertib menaik 88. Jadi kamu salin, kemudian kamu letakkan jawapan di bawah. Pola nombor tertib menaik 88 ialah yang mana? Yang ini ke yang ini? Salin balik. Okay. Ya. Kemudian nombor 3, lengkapkan garis nombor berikut. Nyatakan polanya. Macam mana kita nak tahu pola nombor tu, pola nombor berapa? Tempat-tempat kosong ni macam mana kita nak isi? Jadi dia punya maklumat dia ada pada 2 nombor ni yang duduk sebelah-sebelah ni. Kamu kena bezakan dulu, dapatkan dia punya beza. Buat operasi tolak antara dua-dua nombor ini. Dah dapat beza dia, lepas tu kamu perhatikan. Pola nombor ini ialah pola nombor menaik ke atau pola nombor menurun. Ingatkan balik, fahamkan balik nota ataupun perbincangan yang kita dah bincang sama-sama tadi. So, semuanya kamu kena salin soalan. Dah salin soalan, baru bawahnya letak jawapan. Langkah 1, baru buat B. Salin soalan, lepas tu letak jawapan di bawah B ni. Lepas tu langkah 1, baru buat C. Salin soalan C, baru letak jawapan C di bawah soalan C. Macam tu lah, macam biasalah. Awak dah 2 minggu, walaupun awak dah jam 4, tapi awak dah 2 minggu, dah 3 minggu, dah masuk 3 minggu dah belajar. Saya rasa awak dah faham dah macam mana nak menulis dalam buku nota matematik. Memang berbeza sikit daripada masa awak belajar darjah 3. Tapi cikgu dah terang berkali-kali, video pun dah banyak kali. Berjumpa semuka di dalam kelas pun dah seminggu. Ya, untuk grup B dah seminggu lah. Untuk grup A dah masuk 2 minggu lah. Okey, jadi sepatutnya kamu dah arif, kamu dah faham macam mana cara menulis. Yang penting tolong dengar, tolong ikut apa yang cikgu suruh. Cikgu kata salin soalan, salin. Jangan malas, kena salin. Okey, so inilah dia tugasan untuk kamu hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada kelas seterusnya pada hari Khamis nanti. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye korang.